Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Ustazah Syaifah Maryam dalam Pendidikan Islam Tahun 2, Ulum Syariah. Kali ini kita belajar bidang adab. Tajuknya adalah Kekasihku Rasulullah. Okey, mari kita tengok dalam buku teks. Tajuk ni ada dalam buku teks muka surat 133. Okey, ni paparan yang terdapat dalam buku teks. Kekasihku Rasulullah. Dia tanya ni, tahukah kamu apakah nama tempat ini? Ni tempat yang dia tunjuk dalam gambar ni. Apakah tempat ni? Okey, ini adalah makam Rasulullah. Ini dalam Masjid Kubah Hijau. Okey, dalam muka surat 134 pula. Dalam 134 menyebut tentang adab mengasihi Rasulullah. Macam mana cara kita mencintai, mengasihi Rasulullah. Yang pertama sekali, berusaha mengenali peribadi Rasulullah SAW. Yang kedua, berusaha mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah. Yang ketiga, sentiasa mengingati Rasulullah SAW. Okey. Yang pertama sekali, berusaha mengenali peribadi Rasulullah ni adalah dengan cara mempelajari latar belakang kehidupan Rasulullah semenjak kecil sehingga wafat. Kita kenalah belajar sirah Nabi. Kena bacalah kisah-kisah Nabi Muhammad semasa dia kecil sampai dia wafat. Okey. Yang kedua, berusaha mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah. Macam mana caranya? Caranya adalah dengan mengamalkan apa sahaja yang Rasulullah ajarkan dalam setiap urusan kehidupan kita. Rasulullah dah ajar macam mana cara bercakap, macam mana cara duduk, macam mana cara makan, maka ikutlah apa sahaja yang telah diajarkan oleh Rasulullah dalam kehidupan seharian kita. Okey, nombor 3, sentiasa mengingati Rasulullah. Macam mana cara kita nak mengingati Rasulullah ni? Adalah dengan selalu berselawat kepada Rasulullah. Banyak selawat yang terdapat dalam kitab-kitab selawat Nabi. Banyak selawat. Ada macam-macam selawat. Jadi kita boleh pilih mana yang senang kita baca. Okey, menjadikan Rasulullah sebagai contoh. Dalam setiap urusan kehidupan kita, dalam setiap perilaku kita, dalam setiap tindakan kita, kita ambil Rasulullah sebagai contoh. Ikutlah akhlak dan peribadi Rasulullah. Kerana tiada akhlak yang lebih baik selain daripada akhlak Rasulullah. Okey, apa bukti yang menunjukkan kita ni sebagai umat Muhammad ni kena mengasihi Nabi Muhammad ni, kena mengasihi Rasulullah ni? Dalam hadis, dalam salah satu hadis Rasulullah, dari nakli ni ada dua. Satu ayat-ayat Al-Quran dan satu lagi daripada hadis-hadis Rasulullah. Apa sahaja yang diucapkan daripada Rasulullah. Rasulullah SAW telah bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rasulullah kata, maksudnya tidak beriman daripada kamu melainkan aku lebih dikasihi daripada ayahnya. Maknanya Rasulullah kita lebih sayang pada ayah kita, anaknya dan semua manusia. Maknanya daripada ayah kita, daripada anak kita dan semua manusia yang lain adalah Rasulullah yang paling kita sayangi. Datang daripada mana hadis ni? Daripada riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Okey, so dalam surat 135 pula menceritakan bagaimana kita mengaplikasikan kecintaan kita terhadap Rasulullah dalam kehidupan kita dalam seharian. Okey, semasa kita berada di rumah, apa cara kita? Kita hendaklah mentaati dan menolong ibu dan ayah. Okey, yang kedua, menjaga kebersihan diri, pakaian dan rumah. Pastikan rumah sentiasa bersih. Walaupun kamu duduk di rumah, tak pergi sekolah, pastikan rumah sentiasa bersih. Jangan sentiasa buat sepah je, pening kepala mak ayah kamu. Yang ketiga, menghormati saudara mara dan jiran. Okey, itu semasa di rumah. Okey, kalau semasa di sekolah pula macam mana? Mentaati dan mengasihi guru-guru serta rakan-rakan. Menjaga kebersihan kelas dan persekitaran sekolah. Jangan pula suka-suka hati buang sampah merata-rata. Okey, yang ketiga, mematuhi peraturan sekolah. Tu cara kita nak tunjuk kita ni sayang
kita ni cinta pada Rasulullah. Okey, di kantin pula macam mana kalau di kantin ataupun di tempat makan kalau kat rumah? Okey, mengamalkan adab makan seperti mana yang telah diajarkan oleh Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, menjaga kebersihan kantin. Kalau kat rumah, menjaga kebersihan tempat makan. Dah siap makan, kemas balik. Okey. Di padang, tadi di kantin, sekarang di padang apabila bermain. Pastikan menutup aurat ketika bersukan. Yang kedua, menjaga adab-adab semasa bersukan. Tu dia. Yang terakhir sekali, semasa di masjid. Macam mana pula? Di masjid, di surau, samalah. Menjaga adab-adab semasa di masjid atau di surau. Duduk dengan sopan dan tidak membuat bising. Okey, membaca Al-Quran dan berselawat ke atas Nabi. Kalau tak ada buat apa-apa, tak ada ceramah ke, tak ada apa, ambil Al-Quran, cuba baca dan ataupun baca selawat. Okey. Di sini ada sebut nilai sentiasa berselawat kepada Rasulullah SAW, terutama ketika nama baginda disebut. Okey, apabila orang sebut nama SAW, maka kita pun disunatkan untuk mengikuti SAW juga menyebut sama juga SAW. Kerana apa? Kerana Rasulullah pernah cakap, siapa yang apabila namaku disebut tetapi dia tidak menyebut kembali, maka dia adalah orang yang kedekut. Jadi apabila kita dengar orang menyebut SAW, maka kita pun samalah kena sebut SAW. Jelas? Okey, itu dalam muka surat 135. Sekarang 136. 136 pula menceritakan kepentingan mengamalkan adab-adab mengasihi Rasulullah. Okey, dalam muka surat 136 ni menceritakan tentang kepentingan. Kenapa perlunya, kenapa pentingnya kita mengamalkan adab-adab semasa kita mengasihi dan menyayangi Rasulullah ni. Kerana apabila kita mengamalkan adab-adab ini, kita akan lebih mengenali peribadi Rasulullah, akan menambah kecintaan kita, akan menambah keimanan kita pada Rasulullah. Okey, lepas tu kita secara tak langsung akan sentiasa meneladani akhlak dan peribadi Rasulullah SAW dalam kehidupan kita seharian. Dalam setiap tingkah laku kita dalam kehidupan seharian, kita akan berusaha untuk mencontohi akhlak dan peribadi Rasulullah. Okey, yang keempat, kita akan mendapat rahmat Allah dan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW, terutamanya di hari akhirat nanti. Akhir sekali, menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang paling baik, yang terbaik. Okey, rumusan. Kita hendaklah meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan dengan mengenali peribadi baginda yang agung. Okey, antara kelebihan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW termasuklah mendapat ganjaran 10 kali selawat daripada Allah bagi setiap kali berselawat. Okey, bila kita berselawat pada Nabi Muhammad ni, kita akan dapat 10 kali balasan daripada Allah. Siapa tak nak? Okey, kita tengok. Adab-adab mengasihi Rasulullah ada berapa? Ada 3. Pertama sekali, kenal peribadi Rasulullah. Macam mana nak kenal? Kena belajar latar belakang kehidupan Rasulullah daripada kecil dan wafat. Macam mana caranya? Cari buku sirah-sirah Nabi, bacalah. Dari situlah kita akan mengenali macam mana akhlak dan peribadi Nabi. Macam mana kehidupan Rasulullah SAW. Okey, yang kedua, mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah SAW. Macam mana caranya? Dengan mengamalkan apa sahaja yang diajarkan oleh Rasulullah dalam setiap urusan kehidupan kita. Dan setiap perbuatan kita sehari-hari. Ikutlah apa yang telah Rasulullah ajarkan. Okey, yang ketiga, sentiasa mengingati Rasulullah. Macam mana cara? Dengan berselawat. Selalulah berselawat. Okey. Sentiasalah berselawat kepada Rasulullah pada setiap masa dan menjadikan Rasulullah sebagai contoh kehidupan, ikutan dalam kehidupan kita.
Okey, jadi kita kenalah sentiasa berselawat sebagai tanda mengingati Rasulullah. Okey, terdapat satu kisah yang Ustazah pernah dengar semasa Ustazah kecil-kecil dulu dalam suatu ceramah. Dia kata orang ni tak pernah berselawat. Bila orang sebut nama sallallahu alaihi wasallam pun dia tak pernah pun ikut. Jadi suatu hari adalah seorang tok guru ni dia bercerita tentang Rasulullah ni macam mana. Jadi orang ni dengar, aku teringin lah nak jumpa Rasulullah. Jadi dia terasa teringin. Suatu malam tu dia membayang-bayang macam mana ke Rasulullah semua. Jadi dia cuba bayang-bayang. Dalam tidur dia jumpa Rasulullah. Jadi Rasulullah tanya siapa. Dia pun kejarlah. Wahai Nabi Muhammad, aku ni umatmu. Dia kata. Lepas tu Rasulullah kata, siapa? Kau siapa? Aku tak kenal. Rasulullah kata, aku tidak mengenalimu. Lepas tu saya umat Nabi. Dia kata. So, Rasulullah kata tak ada sebarang tanda yang kau adalah umatku. Jadi kita nak Rasulullah kenal kita adalah dengan berselawat. Okey? Okey, kita sambung lagi seterusnya. Ni contoh selawat ke atas Nabi. Selawat ke atas Nabi. Okey, contoh selawatnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau rasa berat sangat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Bacalah setiap masa. Sambil duduk-duduk tu, baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini dalam tahiyat pun kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kan? Okey, maksud dia, ya Allah berikanlah kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad dan ahli keluarga baginda. Selawat ada banyak, selawat syifa ada, selawat tafrijiyah ada, macam-macam selawat ada. Okey. Okey. Ini macam mana cara kita nak mengamalkan adab dalam kehidupan kita di rumah, di sekolah, di kantin, di padang, di masjid. Macam mana? Kita perlulah berusaha untuk mentaati dan menolong ayah dan ibu kita. Menjaga kebersihan diri kita, pakaian dan rumah. Sekarang ni memang duduk rumah. Jadi kena pastikan rumah, bilik, tempat tidur, tempat kita makan, semua kena bersih. Okey, lepas tu menghormati saudara mara dan jiran. Tu di rumah. Kat sekolah pula, bila kita dah mula bersekolah nanti, kenalah mentaati dan mengasihi guru dan rakan serta kaki tangan yang ada di sekolah tu. Macam mana caranya? Caranya salah satu menjaga kebersihan kelas, kebersihan sekolah, pastikan tiada sampah. Dan jangan pula kita membuat sampah. Okey. Orang yang suka benda-benda kotor ni adalah kawan pada syaitan. Nak jadi kawan syaitan ke? Okey, seterusnya adalah mematuhi peraturan sekolah. Tu tanda kita sayang pada Rasulullah. Okey, di kantin pula macam mana? Kalau sekarang dekat rumah, di tempat makan. Di dapur kita. Okey, macam mana caranya? Mengamalkan adab-adab makan mengikut sunnah Rasulullah dan menjaga kebersihan kantin. Maknanya menjaga, kalau kat rumah ni, menjaga kebersihan di tempat makan lah. Okey, lepas makan, simpan balik, kemaskan balik, bersihkan pinggan-pinggan yang kotor yang telah kita gunakan. Masing-masing dah besar, bukannya kanak-kanak lagi. Bukannya budak kecil lagi. Bukan budak umur 5 tahun. Dah besar dah, 8 tahun ni dah besar dah. Okey. Seterusnya di padang pula. Di padang menutup aurat ketika bersukan dan menjaga adab-adab semasa bersukan. Okey, kat masjid ataupun di tempat semayang. Kalau kat rumah, ke tempat kita solat. Kita solat, kita kenalah jaga adab-adab semasa di masjid atau di surau. Kalau kat rumah, semasa kita nak solat, tunggu ayah kita ke, tunggu adik-adik kita, jagalah adab-adab semasa kita nak solat tu. Duduk dengan sopan dan tidak membuat bising. Jangan kita buat bising masa kita nak solat tu. Daripada kita membuang masa sementara tunggu-tunggu yang lain datang, jemaah-jemaah lain yang datang, ataupun kita tunggu adik-adik kita siap masa kita nak solat ni, maka kita dah bacalah Al-Quran dan berselawatlah kepada Nabi. Kita pilihlah kita nak baca Al-Quran ke ataupun kita nak baca selawat. Ataupun kan sekarang ni banyak kasidah-kasidah yang menarik, boleh baca.
Boleh ajak adik-adik kita yang lain sama-sama melantunkan qasidah-qasidah sebagai tanda kita mencintai Rasulullah. Seterusnya, kenapa pentingnya mengamalkan adab mengasihi Rasulullah ni? Kerana supaya kita ni lebih mengenali dan mencintai Rasulullah. Dan supaya keimanan dan kecintaan kita semakin bertambah terhadap Rasulullah. Dan supaya kita dapat mengikuti akhlak dan peribadi Rasulullah. Yang paling utama mestilah mendapat rahmat Allah dan syafaat Rasulullah SAW di hari akhirat nanti. Okey, dan akhir sekali kita tentulah nak jadi umat Nabi Muhammad yang paling baik, yang terbaik sekali antara yang baik. Okey, itulah kenapa kita perlu mengamalkan adab mencintai Rasulullah dalam kehidupan seharian. Paling utama sekali kita perlu dapatkan rahmat Allah dan juga syafaat Rasulullah nanti. Okey, untuk latihan interaktif kali ini kita menggunakan live worksheet. Okey, daripada live worksheet ni kamu boleh terus nanti bila dah selesai nanti boleh terus menjawab soalan dalam buku teks sebab dia ada kan live worksheet ni diambil daripada buku teks. Boleh tengok muka surat berapa. Okey. Seterusnya, terima kasih atas perhatian dan semoga dapat bermanfaat. Pelajaran kali ini dapat memberi manfaat dan kamu dapat mengamalkan adab-adab semasa mencintai Rasulullah SAW dalam kehidupan kamu seharian. Saya harap lepas ni kamu akan sering-sering membaca selawat sebagai tanda cinta pada Rasulullah SAW. Okey, Assalamualaikum.